Suhaib Ar-Rumi. Dia jutawan. Jarang tuan-tuan jangan dengar nama Suhaib. Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdul Rahman bin Auf ni selalulah. Suhaib Ar-Rumi kaya. Bila dia keluar dalam hijrah ketika itu dalam keadaan rahsia, mana-mana sahabat ataupun pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diketahui nak berhijrah kemudian ditangkap akan dipenjara ataupun diseksa ataupun dibunuh. Sahabat-sahabat lelaki dan perempuan kesemuanya berhijrah senyap-senyap. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu keluar kemudian diekori oleh belasan orang. Diorang kejar Suhaib Ar-Rumi sampai di satu tempat. Suhaib Ar-Rumi duduk di atas sebuah kawasan yang tinggi, macam bukit lah, bukan gunung, bukit. Bukit tak tinggi sangat, boleh bercakap dengan orang bawah. Apabila belasan orang kejar dia, Suhaib Ar-Rumi pun tarik anak panah dia. Dia kata, apa yang kalian nak? Sesungguhnya kesemua pahlawan Islam tahu kalau aku lepaskan panah ini mesti tepat pada dahi orang yang dipanah. Kalian nak apa? Yang kejar aku. Maka Quraisy yang tak Islam tadi, yang kejar tadi, kata, wahai Suhaib, ataitana faqiran su'luka. Dulu kamu mari ke Mekah dalam keadaan kamu miskin, tak ada harta. Hari ni kereta kamu 2 biji. Ni saya buat perumpamaan supaya faham. Kereta kamu dah 2 biji, kamu dah ada rumah 2 tingkat, kamu dah ada kedai, kamu dah ada ladang, kamu dah kaya, kemudian kamu nak hijrah. Kami takkan biarkan kamu bawa semua harta tu. Ni Quraisy yang kejar ni kata. Dan bayang sama tuan-tuan. Tuan-tuan jangan kata tak sama. Tuan-tuan jangan sebut yang tu orang kaya padang pasir ustaz 1400 tahun yang lalu. Tuan-tuan tak boleh sebut macam tu sebab kekayaan para sahabat sebahagiannya lebih kaya daripada orang terkaya hari ini tahun 2020. Kekayaan sebahagian sahabat zaman itu 1400 tahun yang lalu, kekayaan beliau lebih banyak daripada manusia yang paling kaya tahun ni 2020. Saya cakap tu ada bukti lah. Tapi saya tak mau cerita lah tajuk tu, saya jadi lagi panjang, iaitu kekayaan Abdul Rahman ibn Auf. Abdul Rahman ibn Auf pada hari kematian dia, emas dia bukan difaraid dengan timbang, tetapi difaraidkan dengan tukul besi untuk dipecahkan ketulan-ketulan emas yang ada di rumah dia. Ketulan emas, bukan ketulan kan yang ni, ketulan kan, ketulan bongkah emas yang ada di rumah Abdul Rahman ibn Auf. Dia multi bilioner, bukan multi milioner. Abdul Rahman ibn Auf tak ada kekayaan hari ni, orang hari ni tak ada. Sebab tu bila saya sebut para sahabat berhijrah tinggalkan harta, tuan-tuan jangan bayang RM12,000. Oh, dia tinggal sikit ya ustaz. Bila Allah arah untuk hijrah, wajibkan untuk hijrah ke Madinah, tidak ada seorang pun sahabat yang tinggal dan kekal di bumi Mekah. Tak ada. Bila orang kejar Suhaib tanya apa yang kalian nak? Mereka kata, kamu dulu datang miskin, kemudian dah kaya raya, kamu nak keluar daripada bumi Mekah, kami tak izinkan untuk bawa harta tadi. Maka jawab Suhaib, seandainya aku berikan kepada kamu semua keseluruhan hartaku, apakah aku akan dilepaskan untuk pergi ke Madinah? Kalau aku bagi ke semua rumah aku 2 biji rumah aku yang dah habis bayar, 2 biji kereta aku yang satu dah habis, satu lagi belum habis dibayar, kalau aku serahkan ketiga kedai perniagaan aku, kalau aku serahkan ke semua ladang aku, adakah kamu akan lepaskan aku ke Madinah untuk berhijrah? Mereka pun jawab, ya. Maka ketika itu Suhaib jawab, keseluruhan harta aku untuk kalian. Ambil. Kerana Suhaib dalam perjalanan membawa arahan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah dan untuk hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kan? Kemudian sahabat-sahabat lain, kalau cerita tentang sahabat-sahabat berhijrah pun yang tu ambil masa yang lama. Abu Salamah, Ummu Salamah, Sayyidina Umar sendiri berhijrah, ramailah sahabat-sahabat berhijrah. Setiap satu mempunyai kisah bagaimana mereka berhijrah. Kesemua berhijrah secara rahsia kecuali seorang saja, iaitulah Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar dia nak hijrah, dia buat pengumuman. Waktu tu center Mekah ketika itu di Kaabah tu lah. Kaabah yang situ center. Pusat jual beli, pusat pertandingan cendekiawan Arab pun di situ juga, dekat dengan Suq Unkar. Situ jugalah, berdekatan situ. Hanya Sayyidina Umar yang buat iklan bila dia nak hijrah. Dia kata, esok aku nak hijrah. Siapa yang nak tengok anak dia jadi yatim, isteri dia jadi janda, boleh tunggu aku di lorong sekian-sekian. Berani tuan. Hak tu baru ayah anda betul. Ni tak cari geng ni. Jenis solo punya. Selalu jenis ada geng baru berani. Siapa teringin tengok isteri dia jadi janda, anak dia jadi yatim, wahai penduduk Mekah, esok aku nak hijrah, tunggu dia tu. Seorang tak tunggu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang apabila dia berjalan di lorong A, syaitan akan berjalan di lorong B. Subhanallah. Bukan berani saja tuan-tuan, beriman. Ni garang semayang pun dah. Duk buat garang, duk pusing misai dah. Semayang jemaah dah. Jadi Sayyidina Umar, manusia pun gerun, syaitan guna lorong lain tuan-tuan. Bukan ayat saya ni, ayat Rasulullah. Ma salaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan ghaira fajji Umar. Kalau Umar lalu lorong 3, syaitan akan lalu lorong 1. Subhanallah. Mendengar kisah hijrah yang ini kita nak ambil. Entah. Maka malam tu Nabi siap barang. Ini cerita malam nak hijrah. Saya tak cerita semua sebab keseluruhan kisah hijrah mengambil masa 4 jam. Tuan, kita ada masa 8.30 ke 9. Tak